Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita bertemu lagi kita pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz dalam membincangkan mengenai satu tajuk, iaitu yang seperti yang diwar-warkan, taubat seorang pendosa. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Surau Al-Hidayah, dan begitu juga kepada ahli qaryah, muslimin muslimat, ahli jawatan kuasa, serta mereka yang telah bertungkuh lumus dalam menjayakan program pada malam ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti yang telah diwar-warkan, kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas sebagai seorang panel yang akan bersama-sama dengan kita untuk mengupaskan tajuk pada malam ini berkaitan dengan taubat seorang pendosa. Dan seperti mana yang tuan-tuan tahu dan kita akan beritahu, iaitu tuan-tuan maklum bahawasanya Datuk adalah pengurusi Pusat Pendidikan Al-Barakah dan merupakan yang telah mengasaskan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Dan insya-Allah pada malam ini yang berbahagia Datuk akan bersama-sama dengan tuan-tuan selama hampir 1 jam sehingga pukul 9 malam ini. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama mengupaskan tajuk yang menarik pada malam ini. Kalau tak molek tuan-tuan kalau kita tak tanya khabar yang berbahagia panel kita pada malam ini. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah baik, syukur. Alhamdulillah. Macam baru mana? Baru saja hujan. Ya, semalam hujan lebat kita di Ipoh. Ada kawasan banyak kawasan yang dinaiki air banjir. Di Manjui ini pun ada kampung yang banjir, rumah yang banjir dinaiki air. Dan alhamdulillah petang tadi pun gelap dan nampaknya hujan dah berhenti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Datuk. Tajuk kita rasa boleh kot kita teruskan dengan tajuk kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan, tajuk kita berkaitan dengan taubat seorang pendosa. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dosa? Dosa itu sesuatu yang akan menyebabkan hati itu tidak tenang, ataupun dosa itu yang menyebabkan hati itu menjadi sempit, ataupun dosa itu yang menyebabkan seseorang itu dia tidak mahu perbuatan yang dilakukan itu diketahui oleh orang lain. Jadi atas sebab itu kita nak tanya yang berbahagia Datuk, apa yang dimaksudkan dengan taubat bagi seorang pendosa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Dai Ahmad selaku moderator untuk program kita pada malam ni. Dan alhamdulillah pada malam ini program ini dibawakan kepada semua penonton daripada Surau Al-Hidayah. Surau Al-Hidayah. Di mana Surau Al-Hidayah Ustaz Ahmad? Yang ni di Kuala Lumpur Ustaz. Kan? Di Ceras. Di Ceras, ya. Okey, terima kasih kepada Jawatankuasa Surau Al-Hidayah yang bersama dengan kita pada malam ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala bertanya kepada kita, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan tidak memohon keampunan kepadanya? Tuan-tuan, Allah tanya kepada kita, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Allah tanya kepada kita,
Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Allah tanya pula, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sedang penonton yang saya hormati, semua orang berdosa. Kullu bani Adam khata'. Semua orang berdosa. Yang cakap ni pun dosa, yang dengar sekarang ni pun dosa, yang jadi moderator dosa, yang cakap ni pula lagi banyak dosanya. Semua orang berdosa. Tetapi yang terbaik daripada kita ni, yang dikehendakinya ialah bertaubat kepada Allah. Allah nak kita ni bertaubat kepada Dia. Jadi bila sebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh sebutkan dengan perkataan raja'. Raja'ah, balik pada Allah. Balik pada Allah, patah balik ke belakang. Bila sebut perkataan taubat, kita juga menyebut dengan perkataan stop. Jangan buat. Cukup. Bila sebut taubat, insaf. Bila sebut taubat, menyesal. Bila sebut taubat, tak nak lagi dah melakukan benda-benda itu. Bila sebut taubat, rasa benci dah perbuatan dosa-dosa yang kita buat. Nak sampai tahap taubat tu Ustaz Ahmad, pertama kita kata stop. Itu taubat. Setiap perbuatan maksiat, setiap perbuatan salah di sisi agama yang berdosa, stop. Taubat, stop. Itu taubat nombor satu. Sebab ada orang yang dia tahu buat, dia tak boleh nak stop. Azam nak stop, azam nak berhenti, azam nak, tapi esok lusa buat balik. Kenapa? Sebab dia tak taubat lagi. Taubat maknanya dia tinggal terus, dia stop terus. Yang kedua, menyesal. Jangan tak menyesal pula. Kamu dah tak tikam nombor ekor, Din. Dah taubat, cukuplah. Lagipun aku main tak pernah kena pun. Itu yang aku berhenti tu. Maknanya dia berhenti sebab tak pernah kena. Itu punca dia. Nampak tu? Kita menyesal. Ya Allah, aku berdosa, ya Allah, aku berdosa, ya Allah. Sebab tu kita sebut taubatnya seorang pendosa. Memang Allah duk tunggu pun. Afala yatubuna ila Allah. Bila lagi kamu nak taubat? Bila lagi kamu nak taubat? Kenapa kamu tak taubat? Allah nak bagi syurga ni. Allah nak bagi syurga pada kita ni. Kenapa tak mau syurga? Ini ya Allah duk tunggu. Bila nak taubat? Bila nak taubat minta ampun. Yang ketiga, istighfar, minta ampun. Aku minta ampun padamu ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Astaghfirullahalazim, minta ampun. Yang keempat, berazam sungguh-sungguh tidak akan mengulangi balik apa perbuatan dosa yang kita buat. Yang kelima, kita benci dengan itu. Nak sebut pun tak nak. Nak sebut pun tak mau dah. Tak mau dah, tak mau dah. Apatah lagi nak merasa bangga, merasa seronok. Dulu kita adalah juara pertandingan Ratu Kebaya. Tahun 68. Opah nak pegang selempang tu, ada piala lagi. Ratu Kebaya kampung. Pakai ketat nampak dada ni. Ada gambar tu dekat rumah. Taubat, ambil gambar tu, buang. Tak simpan dah. Masa ni zaman jahiliah Ustaz oi. Makcik umur 17 masa itu. Sekarang dah umur 70 dah Ustaz oi. Rasa berdosa benar Ustaz oi. Nampak. Bakarnya gambar tu. Dengan selempang juara Ratu Kebaya kampung dia bakarnya buang. Maknanya langsung tak jadi satu kebanggaan. Tak payah nak sebutlah saya dulu
juara bina badan peringkat dunia saya juara, peringkat antara benua saya juara, antara kampung saya juara. Inilah gambar saya waktu juara ni. Udah pakai spender kecil je. Dah taubat dah sekarang. Cuma sekarang saya dah insaf. Saya dah tak nak buat lah benda-benda tu. Sudah. Jangan sebut lagi. Tak mau dah. Ini benda dosa yang dulu-dulu. Tayangkan aurat. Cukup. Cukup. Ini yang dikatakan taubat. Kalau kita masih lagi ada perasaan kebanggaan, kesukaan, keseronokan, belum taubat lagi nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha kepada Allah. Contohnya, saya dah taubat, dah pakai kepiah ni, Dai Ahmad. Nyembang dengan budak-budak muda, kedai kopi. Kau orang dari mana ni? Biasalah Pak Mat, kami main bola, malam kan nak race motor pula. Aduh, kau orang jangan tunjuk something lah. Ini Pak Mat kau orang ni. Apa yang Pak Mat tak buat? Zaman muda macam kau orang ni. Semua dalam poket Pak Mat lah. Pak Mat dulu itu. Kamu ingat tak itu? Itu aku lah tu. Kamu ingat tak itu? Itu aku lah tu. Sekarang je Pak Mat dah taubat. Orang yang taubat, dia takkan sebut dah benda-benda tu. Dia takut Allah tak terima amalan dia. Dia takut dosa tu menghantui dia. Nangis dia. Tak nak lagi dah menimbulkan satu kebanggaan. Maka itulah tuan-tuan yang dikatakan ciri-ciri orang yang bertaubat dengan taubat nasuha ni, insya-Allah Ustaz Ahmad. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang kita boleh buat daripada pendahuluan pembukaan kita punya majlis pada malam ini, iaitu taubat itu mestilah taubatan nasuha. Segala yang kita boleh faham bahawasanya dosa itu yang mengoyak-ngoyak kita punya agama, maka taubatlah jalannya untuk kita menutup balik kelumpungan-kelumpungan yang terkoyak di dalam agama kita. Kalau dahulu kita tercicir di dalam agama, maka hari ini masanya, sekarang inilah waktunya untuk kita bersungguh-sungguh kembali untuk mengejar balik kelumpungan-kelumpungan ataupun perkara-perkara yang tercicir kita di dalam agama ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam perbincangan mengenai taubat seorang pendosa. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jika ada persoalan yang ingin diajukan pada malam ini, tuan-tuan boleh teruskan mengaju di bahagian ruang komen yang telah disediakan di Facebook Kuliah Surau Al-Hidayah Rawang, minta maaf ya, Rawang sebenarnya, Tasik Putri. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dari masa ke semasa saya akan bacakan komen tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan soalan-soalan itu kita akan berikan kepada panel kita pada malam ini. Datuk, soalan yang saya nak tanya, realiti yang berlaku di zaman kita ni, ada orang dia tak boleh nak berhenti melakukan dosa tu Datuk. Jadi sebenarnya kadang-kadang dia, kalau dia dah jatuh sekali, kadang-kadang berkali-kali dia jatuh. Ya. Jadi apakah cara yang terbaik untuk menghentikan dosa itu tadi Datuk? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Jawatankuasa Surau Al-Hidayah. Ya, Taman Tasik Putri. Tasik Putri Rawang. Tadi cerah. Silap tu, jangan marah. Kepada semua sahabat-sahabat sana, dah masuk waktu Isyak saya rasa di Rawang, di tanda bandar Tasik Putri. Insya-Allah selamat menunaikan solat Isyak. Baik. Jadi kenapa kita ni kadang-kadang dah buat dosa, dah taubat, kemudian buat lagi. Benda ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya, orang yang taubat, kemudian buat lagi, kemudian taubat, kemudian buat lagi, kemudian istighfar, buat lagi. Ini satu cabaran yang besar. Sebab setan dia tak suka dengan orang yang bertaubat. Tuan-tuan ingat bila setan kita ni taubat, setan kata, "I see man, dia dah taubat lah. Jomlah kita cari orang lain pula." Dia bukan macam tu. Iblis syaitan bukan macam tu tuan-tuan. Bila dengar je orang taubat, dia mari balik. Bagi kuat cabaran dia. Ini cabaran yang pertama ialah cabaran iblis untuk menghalang kita daripada sebenar-benar taubat. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok, ada pelakon perempuan yang balik daripada umrah, kemudian dia berubah, menutup aurat, berpurdah, berjilbab, macam-macam lah, berniqab, berhijab, macam-macam.
Dan di umum saya tak nak lagi berlakon. Saya nak mencari jalan yang Allah redai. Tak nak lagi terlibat dengan benda-benda ni. Tak lama, 2 tahun lepas tu buka pula tudung ni. Nampak tak? Buka balik. Bila wartawan tanya kenapa tak pakai tudung? Saya tak nak hipokrit. Saya tak nak hipokrit. Saya nak menjadi diri saya. Dan mungkin dulu saya bertudung sebab masa itu mengikut orang. So saya rasa macam sekarang saya lebih saya lebih macam menjadi diri saya kan. Nampak. Dan saya doakan pada semua peminat-peminat saya, doakan saya dapat hidayah, doakan saya, kau Macam kenal skrip tu. kan. Jadi pak siapa yang dia jadi macam itu? Iblis goda dia. Engkau muda lagi. Engkau muda lagi. Min syarril waswasil khannas. Engkau kalau macam ni, siapa nak kahwin engkau? Siapa nak kahwin engkau? Siapa nak bagi engkau projek? Orang tak ambil tau. Pelakon-pelakon pakai tudung ni pun tak ambil. Engkau tak boleh pergi jauh ya. Confirm tak boleh pergi jauh. Ini cabaran orang nak berubah. Iblis akan datang. Kadang-kadang job tak ada. Pada masa itu bisikan akan sampai. Macam orang yang isap dadah. Duduk di pusat serenti Kiong Care apa semua tu. Memang bertobat dah siang malam. Duduk buat tazkirah. Malam-malam duduk berzikir. Allah hasbi Rabbi. Menangis. Keluar hidung-hidung ni. Hidung. Balik daripada pusat serenti Kiong Care. Ngisap balik. Sebab dia tak lawan nak setan. Setan akan datang. Sebab tu kita kena lawan bisikan syaitan. Kerana dia tak suka dengan orang bertaubat. Sedangkan Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang taubat. Allah suka pada orang yang bersih. Setan tak suka. Maka dia makin kuat menggoda kita. Yang kedua, kenapa hari ini kita taubat, besok lusa buat balik? Orang menggoda kita. Minal jinnati wan nas. Tadi setan, dia bisik kan? Manusia ni berjaga kata orang Perak. Tuan terang lah. Minumlah sikit deh. Aku tahulah kamu sekarang dah ikut Ustaz Kazim. Minumlah sikit. Tak adanya mabuk pun. Din cakap minta maaf. Aku dah taubat lah. Allah, tak adanya mabuk pun. Muda lagi kau, Din. Akhirnya seteguk. Segelas. Sebotol. Dah jadi kaki todi balik. Kawan. Dah taubat dah. Tak nak ngisap. Kawan datang rumah. Kamu dah ambil barang, Mat? Aku dah taubat dah, Sok. Apa inilah kau. Barang ni bukannya apa pun. Herba je pun. Untuk badan kuat. Apa kau? Nampak kau? Nampak? Tengok aku relax je. Kawan pula mengajak. Udah ngisap balik. Ya, ngisap balik. Dah taubat dah. Tak nak dah. Sebab tu kena cari kawan yang bagus. Kita dilihat dengan siapa kita berkawan. Kita ditengok dengan siapa kita berkawan. Kalau kita berkawan dengan orang tak berjenis, kita takut tuan-tuan, kita pun jenis tak berjenis ke? Yang ketiga, kenapa dah taubat jadi balik, dah taubat jadi balik? Dunia. Cabaran dunia tu, ya Allah. Saya jumpa dengan golongan lembut lah, golongan pondan lah kita sebut. Dulu dia pondan. Kerja dia malam-malam pakai skirt, pakai baju maxi apa semua, dress semua ni, duduk tepi rumah kedai bawah tepi jalan. Kemudian dia insaf. Dia buang
Potong rambut, buang makeup semua, pakai baju lelaki. Orang tak ambil dia kerja. Minta kerja tak dapat amat. Tak dapat. Dapat pun orang rabak dia. Orang usik dia, orang tak hormat dia. Pasal dia ada ciri lembut. Dada pun ada sikit, orang suka main dada dia. Dia datang jumpa saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, saya nak bertaubat, saya nak berubah. Tapi saya tak ada peluang pekerjaan. Saya nak makan apa? Saya dapat kerja, orang tak hormat saya, Ustaz. Orang rabak punggung saya semua. Orang jantan. Jadi, saya takut saya akan balik pada jalan lama saya. Lorong-lorong tempat saya. Ini cabaran. Kita selalu tengok manusia ni. Dia balik kepada tempat dia yang asal. Balik pada lorong dia. Balik pada jalan tak elok dia. Kita marah dia. Kita kutuk dia. Soalan dia. Apa yang kita buat untuk tolong mereka yang dah bertaubat? Apa kita buat? Dulu Ustaz Ahmad, saya masih ingat ada satu orang yang ditangkap kerana minum arak. Nak bertaubat. Saya bagi perlindungan rumah dia. Bagi orang kutuk saya, apa Ustaz Kazim bela orang minum arak. Jaga orang minum arak. Dia dah taubat, dia tak ada tempat nak duduk. Kalau dia keluar nanti dia jumpa orang bukan-bukan jadi macam-macam. Salah. Yang kutuk ustaz juga pun. Kita lebih banyak menjadi pengutuk daripada membuka ruang, jalan, peluang untuk mereka berubah. Sebab tu saya rasa jawatankuasa surau, jawatankuasa masjid kena ada satu biro. Macam saya pergi satu masjid di Singapura. Mereka menyediakan khidmat membuang tatu di badan. Di Singapura, satu masjid. Subhanallah. Jadi orang yang pasang tatu, yang nak berubah ni, tatu-tatu di badan ni, datang ke masjid. Semayang berjemaah, buat program. Dan mereka menyediakan perkhidmatan dengan pakar-pakar untuk membuang. Tapi lama lah Ustaz Ahmad, 30 kali untuk buangkan badan mereka tu, baru hilang. Teknologi dia, gunakan laser balik nak buang. Jadi pihak masjid ni dia menyediakan. Dah sampai dah masanya tuan-tuan. Kita jawatankuasa surau dan masjid memikirkan bagaimana kita nak tolong orang yang nak bertaubat. Dan yang keempatnya, kenapa berubah naik, berubah taubat naik balik, buat maksiat balik? Sebab nafsu. Nafsu tu tak dapat dikawal. Mujahadatun nafs tidak ada. Nafsu dia. Sebab tu dulu kita terlibat dengan aktiviti tak elok. Permukahan, perzinaan dan sebagainya. Pergi kahwin. Supaya nafsu tadi terdorong pada jalan yang betul. Dulu kita, nafsu kita ni suka ngumpat. Hari ni ngumpat balik. Diam. Jaga lidah. Banyakkan baca Quran. Kalau dulu kita buat dosa ni, makan harta haram. Kalau gitu cari rezeki yang halal. Kontrol nafsu. Nama dia mujahadah. InsyaAllah kita mampu mengalahkan nafsu kita. Itulah 4 punca. Kenapa hari ni kita taubat, besok buat balik. Taubat, besok buat balik. Itulah sebab dia 4 sebab yang saya sebutkan insyaAllah Ustaz Ahmad. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang sangat penting kita ambil perhatian pada jawapan yang kedua daripada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas adalah memang cabaran-cabaran itu akan datang silih berganti yang menyebabkan seseorang itu akan terjerumus di dalam dosa. Tetapi sampai bila dia perlu bertaubat, bertaubatlah sehingga syaitan berputus asa terhadap dirinya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan dirahmati Allah, di sini kita belajar satu perkara lagi. La takunu aunan lisyaitan ala akhikum. Jangan kita bantu syaitan dalam mengalahkan saudara kita. Padahal saudara kita itu telah termasuk di dalam lembah dosa yang dimurkai Allah. Jangan pula kita bantu syaitan untuk mengalahkan saudara kita. Kita hina dia, kita kutuk dia. Itu merupakan satu perbuatan yang jahat yang keluar daripada diri kita tuan-tuan dirahmati Allah. Makna kata kita pun kena hentikan. Sepatutnya kita menghulurkan tangan untuk membantu saudara kita yang ingin bertaubat itu tadi.
Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih menunggu soalan-soalan daripada penonton-penonton kita pada malam ini. Jadi saya rasa belum ada lagi soalan-soalan daripada penonton kita, tapi banyak komen, alhamdulillah. Banyak sangat yang tulis nota pun ada tu. Alhamdulillah baik. Contohnya Zakiyah Sulaiman, dia tulis cabaran-cabaran yang Datuk kata tadi. Bagus, terbaik. Moga-moga ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Okey, baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang seterusnya Datuk. Ya. Bagaimana kita nak memastikan hidayah itu kita dapat dan kemudian dia akan mendorong dan membantu kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menjawab persoalan itu, tuan-tuan perlu melihat kepada surah An-Nisa ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'a. Ya, Allah Taala sebut di dalam surah An-Nisa, ya, ayat yang ke-110 itu. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, siapa yang melakukan kepada perbuatan su' au yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'a, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, au yazlim nafsah, ataupun yang menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillah ghafurar rahima, maka dia akan mendapati bahawa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuba Ustaz Ahmad tengok. Ghafurur rahima, ghafurur rahim. Perkataan ghafur, Allah Ta'ala akan selalu sebut selepasnya rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, dan selepasnya Allah akan ikuti dengan perkataan Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Apa yang Allah Ta'ala selalu gabungkan? Ghafurur Rahim, Ghafurun Halim, Ghafurur Rahim. Sebab selepas kita mohon ampun kepada Allah, kasih sayang Allah akan sampai kepada kita. Yang ni macam mana kita nak bertaubat, nak mengekalkan macam soalan Ustaz Ahmad tadi ni. Sebab kadang-kadang Ustaz Ahmad, bila kita bertaubat, cabaran akan sampai. Macam yang tadi, soalan yang kedua tadi. Ya. Akan sampai cabaran ni macam-macam. Sampai kadang-kadang nak makan pun tak ada duit. Nak makan pun tak ada ni. Memang kerja haram dia dah tinggal, dia dah taubat. Tiba-tiba job tak ada, duit tak ada, barang habis dah, gadai semua dah jual semua, tak ada duit. Pada masa itu, dia berfikir, kalau aku tak taubat hari itu, kalau aku buat kerja haram hari itu, tak susah macam ini. Nampak? Allah nak test. Allah nak test. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Allah nak tengok setakat mana engkau boleh bertahan. Setakat mana keikhlasan kita untuk bertaubat. Setakat mana yang dikatakan kita betul-betul bertaubat. Sebab Ustaz Ahmad, orang yang bertaubat ni senang. Cukup senang. Tengok cerita mak mertua aku. Ampunkan aku Kasim. Aku dah tua Kasim. Ampunkan aku Kasim. Mak dah tua Kasim. Kan minta ampun. Senang tak? Oh senang. Senang. Aku hairan. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau dijadikan haiwan? Allah Kazim. Bengsan terus. Bila sebut taubat, minta ampun, minta maaf, senang. Yang susahnya ialah mengekalkan. Yang susahnya ialah nak mengekalkan dengan istiqamah bertaubat. Sebab tu saya teringat dulu seorang bekas pelakon lelaki, pelakon popular.
pelakon popular. Subhanallah. Tengah duk top, berhenti berlakon Ustaz Ahmad. Insaf. Pergi ke Syria belajar, pergi ke Sepanyol. Tengok buat masjid lah apa semua, balik tu dia subhanallah berjanggut pakai serban, pakai jubah, taubat, sakit, masuk hospital, balik ke rumah, merangkak pergi sembahyang subuh. Kita baca cerita dia tu, Allahu Akbar. Tak sihat, sakit, dengar kuliah di masjid sambil tidur, sakit, akhirnya meninggal dunia. Bayangkan tuan-tuan, merangkak datang panjat tangga masjid tu, nak sembahyang berjemaah. Macam mana bentuk taubat dia? Allahu Akbar. Tapi pembalasan kepada orang yang istiqamah, pembalasan kepada orang yang istiqamah, yang berjuang taubat, mengekalkan taubat, pembalasannya Allah Ta'ala sebut ialah Rahim. Allah sayang. Kita dapat kasih sayang Allah. Sebab tu kita lihat kasih sayang Allah tu maha luas. Ada dulu pelakon paling top, dapat anugerah pelakon popular, pelakon terbaik, berhenti Ustaz Ahmad. Orang heran, kenapa engkau berhenti? Saya nak buat kerja lain. Nanti kau nak kerja apa? Engkau pandai berlakon je. Sekarang dah dapat datuk, dah jadi jutawan, buat projek macam-macam, buat sekolah sana, buat tahfiz sini, dia buat bisnes baju elok, tuan-tuan. Allah bagi dia Rahim, kasih sayang Allah bagi, tapi dengan syarat istiqamah betul dengan taubat ni. Yep. Bila kita betul-betul bertaubat, rezeki Allah bagi kod lain. Sebab tu saya jumpa dengan satu penyanyi. Dia kata waktu dia menyanyi, Ustaz, pendapatan sebulan dia boleh mencecah 25 sampai 40 ribu sebulan. Tapi tak cukup Ustaz, dia kata. Tak cukup. Semayang tinggal, masjid jangan cakap lah. Banyak benda Ustaz. Kemudian saya sampai bila saya nak macam ni? Sampai bila Ustaz? Saya nyembang dengan dia daripada hati ke hati, tuan-tuan. Sekarang saya dah taubat, saya tak nak lagi dah terlibat benda-benda ni Ustaz. Walaupun pendapatan saya dapatlah 1,500, 2,000 sebulan. Kerja sana, kerja sini dapatlah Ustaz. Tapi cukup Ustaz. Anak isteri dah boleh makan elok, cukup, tidur pun senang, makan senang. Yang penting saya boleh ke masjid Ustaz. Boleh jemaah. Saya rasa tenang sangat. Bukankah itu nama dia Rahim? Cuma nak dapat Rahim tu Ustaz Ahmad, bukan seindah yang saya cakap. Bukan semudah yang saya buat. Yang saya cakapkan yang mereka buat tadi ni. Cabaran selepas bertaubat akan datang bertalu-talu. Dikutuk, dihina, diperli, macam-macam. Tapi kalau kita istiqamah, tunggulah, Allah Ta'ala akan berikan kasih sayang kepada kita. Ghafurur Rahim. Di antara kasih sayang yang paling besar ialah Allah padam dosa-dosa kita. Itulah yang paling besar rahmat daripada Allah. Wallahu alam. Subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah. Istiqamah di dalam bertaubat, istiqamah dalam memegang hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan melihat satu keajaiban yang akan berlaku di dalam hidup kita. Mukmin sejati haruslah waspada dari dosa tanpa sengaja, apatah lagi dosa yang nyata, umpama gunung jatuh padanya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita kalau sebagai mukmin yang sejati, jangan buat dosa-dosa walaupun tanpa sengaja. Lagilah kalau dosa itu yang sengaja, tuan-tuan dirahmati Allah. Seolah-olah Nabi kata orang yang mukmin itu ketika dia melakukan dosa, seolah-olah dia akan dihimpap oleh
oleh gunung, tuan-tuan. Dan apabila seseorang itu telah dihimpap oleh gunung, pasti dia takkan selamat lagi, tuan-tuan. Bahayanya dosa. Pasti seseorang itu pasti tidak akan selamat lagi, tuan-tuan, jika di akhirat nanti. Baik, tuan-tuan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan soalan daripada penonton, Ustaz. Ya. Daripada Yanti Ismail, Ustaz, kenapa bila kita berbuat taubat ni, kita dah buat taubat, tiba-tiba kadang-kadang kita teringat dosa-dosa yang lampau dan datang rasa takut terhadap dosa tersebut? Apakah tanda dia kalau begitu? Alhamdulillah. Bila kita dah taubat, kadang-kadang datang pula perasaan-perasaan, ingatan-ingatan kita yang lepas-lepas itu. Alhamdulillah. Maknanya kita masih lagi ingat dosa-dosa. Lepas-lepas kita ingat, sembahyang taubat. Lepas kita ingat, menangis kita. Itu rahmat. Ingat je minta ampun. Ingat je minta ampun. Dosa kita dengan mak. Sebab tu banyak orang menangis. Mak dia dah meninggal. Bila dia ingat mak dia menangis. Sebab waktu mak dia sakit, dia tak bawa mak dia ke hospital. Mak dia umur dah 60 lebih berjalan. Tak dihantarnya ke hospital. Nak jumpa doktor mana dia tak tahu. Bilik hospital punya banyak. Mak bukannya tahu. Jenuh tanya orang sana sini. Apa salahnya seorang anak pimpin tangan mak dia, tolak dengan wheelchair. Tapi kita kadang-kadang biar mak kita. Sekarang mak dah meninggal. Kita sedih. Kita teringat balik. Mengalir air mata kita. Aku tak jaga mak aku. Aku tak buat yang terbaik untuk mak aku. Menangis kita. Maka dengan sebab kita sedar, kita menangis, minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa aku pada mak aku, ya Allah. Tempatkanlah mak aku bersama orang-orang yang beriman, ya Allah. Bila kita pergi tengok masjid tak siap dalam pembinaan, ambil 50 sedekah pada masjid atas nama mak. Mudah-mudahan mak senang di sana. Tengok pada Mahat Tahfiz, berhenti sekejap, jumpa dengan guru besar dia, bagi RM50 untuk arwah mak wakaf. Tengok budak-budak ni baca Quran, budak tahfiz, beli 5 Quran, bagi atas nama mak, sedekah. Mudah-mudahan pahala sampai pada arwah mak. Mudah-mudahan Allah terima, Allah ampunkan kita dan Allah bagi pahala pada mak bapak kita. Itu hikmah kita ingat benda-benda tu, Mat. Kadang-kadang kita ni ingat dosa-dosa kita, ngumpat. Tengah malam pukul 3.30 bangun. Aku ada ngumpat Ustaz Kazim. Besok ambil telefon dia. Ustaz, saya dah kata pada Ustaz, saya minta maaf. Bayangkan kalau orang tak bertaubat. Dia hanya perlu bertaubat pada Allah. Sedangkan kalau bertaubat dengan manusia ni, kena minta ampun pada manusia. Tak terampun dosa tu selagi manusia tu tak maafkan dia. Sebab tu kita duk ingat balik. Kita duk ingat balik, ya Allah, aku ni banyak aku ngata pada dia. Jumpa dia minta maaf. Lepas ni tak nak dah cakap. Ada yang tanya, Datuk, kalaulah orang tu dah meninggal, macam mana? Yang tu yang kita takut tu. Betul. Sebab tu bila orang meninggal, kita kena tanya pada diri kita, aku ada tak dosa dengan dia? Ya Allah, aku banyak dosa dengan dia, ya Allah. Terlambat. Allahu Akbar. Terlambatlah. Besok berhukumlah depan Allah. Boleh kita taubat, Ustaz Ahmad. Kita boleh taubat, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Tapi dia, kita fitnah dia, kita malukan dia, kita aibkan dia. Di hari kiamat dia tuntut.
Sebab itu, jangan kita bertanya pada orang yang dah mati, aku ni ada dosa tak dengan si mati? Yang kita kena tanya, aku ada dosa tak pada orang yang masih hidup ni? Kalau gitu aku minta ampun. Tengok muka Ahmad, aku ada dosa tak dengan dia? Ada. Ahmad, saya ada dosa dengan awak, saya minta maaf. Ada tak dosa dengan mak bapak? Sekarang minta maaf. Ada tak dosa dengan suami, dosa dengan isteri? Ada tak? Ada. Sekarang minta maaf. Ada tak dosa dengan anak-anak? Ada. Sekarang minta maaf. Ada tak dosa dengan office mate? Ada. Sekarang minta maaf. Ada tak dosa dengan ahli qaryah surah Al-Hidayah? Sekarang minta maaf. Jangan tangguh-tangguh. Dan elakkan diri daripada menjerumuskan diri kita dengan memudahkan buat dosa. Salah satu benda yang memudahkan kita dapat dosa mungkin Facebook, Instagram dan sebagainya. Kontrol. Aku layan Facebook surau Al-Hidayah, Taman Tasik Puteri, Rawang. Program ceramah, program kuliah aku layan. Yang lain-lain aku tak layan lah. Aku takut aku baca benda haram, aku komen benda haram, aku tengok benda haram, aku nak minta maaf ke siapa. Sebab itulah ingatan-ingatan tentang dosa ni Allah datangkan juga kepada kita. Mungkin sebagai satu peringatan kita belum bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebab tu kadang-kadang dia mari ingatan macam itu. Maka ambil kesempatan itu, kita berubah, kita bertaubat, kita berikan yang balik kepada Tuhan dia, yang hak dia. Jangan kita ambil hak orang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Bila selangkah ku rapat padamu, 1000 langkah kau rapat padaku. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membincangkan tajuk mengenai taubat seorang pendosa. Jadi kita ada soalan daripada Halimatun Said. Ustaz, saya nak tanya, adakah solat taubat boleh kita buat bila-bila masa atau ada waktu tertentu? Ya, janganlah buat pada waktu yang dilarang semayang. Lepas asar ke, pukul 12 tengah hari ke, lepas semayang subuh ke. Ada waktu-waktu dia. Lepas tu semayanglah taubat bila-bila masa pun. Okey. Okey, baik Ustaz, boleh huraikanlah lebih lanjut tentang dosa-dosa yang dipadam ataupun diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran kan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, kalau kamu sayang kepada Allah, hendaklah kamu mengikut aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Fattabi'uni, Allah sayang pada kamu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan tahap diampunkan dosa kita tu seolah-olah malaikat belah kiri ni tak pernah catat benda. Kita ada kertas, kita buat salah, kita ambil apa? Pemadam. Kita ambil pemadam. Orang dulu-dulu dia ambil pemadam tu, kalau tulis dengan pen, mana boleh padam. Dia ambil pemadam eraser tu, raba. Saya sebut raba. Dia tanya dengan Elio. Budak lekang kulit kertas tu. Kemudian datang zaman moden sikit, dia guna liquid paper. Bila kita tulis dengan padam liquid paper, kita tulis yang baru. Ada lagi tak liquid paper tu? Ada. Itu cara padam manusia sekarang. Allah kalau ampunkan dosa kita, malaikat seolah-olah tak pernah tulis dosa tu. Kita boleh bayangkan macam sekarang guna komputer, delete kita silap kan, kita pangkah tu kan, dia potong, kita tersilap tulis, kita pertekan yang pangkah tu, tulis yang lain pula, udah hilang yang salah tadi tu. Bandingannya begitulah tuan-tuan. Sebab itu kita kena lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 53,
Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Kata Allah, dan kembalilah kamu kepada Tuhan dan berserah dirilah kamu kepadanya sebelum datangnya azab Allah kepada kamu. Yang mana kalau azab Allah datang, kamu takkan dapat ditolong lagi. Jadi tuan-tuan, bersegeralah minta ampun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Jangan ditangguh-tangguh lagi. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan dosa, bahayanya dosa ni tuan-tuan dirahmati Allah. Sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran, kalaulah dosa itu diberikan hukuman, pasti tidak ada seorang pun yang terselamat di atas muka bumi ini. Sebab itu dosa, hukuman terhadap dosa itu ditangguhkan sehinggalah satu ajalim musamma, hinggalah satu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makna kata masih ada ruang untuk kita bertaubat. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan soalan daripada penonton. Ya Allah, banyaknya dosa dengan manusia sampai tak ingat dah dengan siapa je kita buat dosa ni. Macam mana ni Ustaz? Sampai dia tak ingat dengan siapa tadi dia buat, terlalu banyak. Jadi macam mana? Boleh ke delay Ustaz macam kita sebutkan tadi tu? Cuba tengok di bintang. Berapa banyak bintang di langit? Cuba tengok di pantai. Berapa banyak pasir? Banyak macam mana dosa kita Allah Ta'ala ampunkan. Bertaubatlah kepada Allah. Dengan dosa syirik sudah. Siapa yang lebih mengampunkan dosa selain daripada Allah? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang nak mengampunkan kesalahan-kesalahan kita kalau bukan Allah? Sudahlah, yang mana lepas-lepas tu banyak dosa ke tak banyak dosa ke. Jangan duk perasan kita ni tak banyak dosa. Jangan cakap dosa ni banyak. Dari mata, telinga, lidah, hidung, tangan, kemaluan. Berapa banyak orang lelaki-lelaki dosa tak basuh kencing. Astagfirullahalazim. Memang kita tak ngumpat, memang kita tak tikam nombor, memang kita tak berzina, memang kita tak layan benda-benda haram, tapi kita tak basuh kencing. Neraka kita. Memang kita baik pergi ke masjid, pergi ke surau, mengaji, kuliah, tapi dalam masa yang sama kita ni bawa mulut namam, menyampai. Depak sana nyampai, habis sembahyang nyampai, lepas zikir nyampai, yang ni. Berapa banyak orang yang masuk neraka diseksa kubur dengan sebab dosa itu? Kita memanglah tak ada nikam nombor ekor, tapi kita suka melengah-lengahkan sembahyang sampai habis waktu. Macam mana tu? Kita memanglah tak ada pukul isteri kita romantik. Oh, dengan isteri romantik, ayang daling ayang. Tapi dengan mak sombong, belagak. Banyak dosa tu. Kita memanglah bapa yang caring. Sayang pada anak, cinta pada anak. Tapi kita tak pernah didik anak dengan adab Islam, dengan akhlak Islam. Kita tak pernah ajar. Jawab depan Tuhan. Kita tak pernah ajar adab. Quran pun kita tak pernah ajar. Macam mana kita ni tuan-tuan? Kita kata kita ni orang baik. Baik sangat-sangat. Tapi kita makan di kedai yang tak tahu halal haram. Masuk jadi darah daging. Baru ni cerita makan mi kari, daging babi macam. Allah. Macam. Tapi dia orang dah nafi kan Ustaz? Memanglah nafi, takkan siapa nak ngaku. Lingkuplah kedai dia. Tapi kita sini boleh jaga diri kita. Mana dia kedai yang betul-betul Muslim aku masuk. Kedai ni tak tahu. Tokek dia siapa kita pun tak tahu. Harap pekerja yang pakai tudung. Rupa-rupanya pekerja ada. Datang dari mana-mana tak tahu. Kita nak ke orang yang menguruskan makan kita tu najis pun tak basuh. Tak basuh, begitu pun pegang mi kita, pegang bihun kita, serve makanan pada kita. Jadi masuk dalam perut kita. Kita ni orang Islam, semua benda dibasuh.
kencing dibasuh, buang najis dibasuh, tangan dibasuh, gigi dibasuh, lubang hidung dibasuh, wuduk lagi, mandi junub lagi. Punya bersih orang Islam ni. Tiba-tiba kita membiarkan tubuh badan anak-anak kita lahir daripada daging-daging yang tak tahu halal ke haram. Dosa lah tu. Sebab itulah tuan-tuan, semua orang berdosa. Maka Allah Ta'ala sebut, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala sediakan syurga itu seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah kata masuklah syurga. Syurga ni maha luas Ustaz Ahmad, seluas langit dan bumi. Oi, seluas langit dan bumi. Makna semua orang layak masuk. Orang yang taubat ni layak masuk. Pergi masuk. Kamu dosa apa kan dulu ni, kamu tak syirik pada Allah. Masuk, masuk, kata Allah. Cepat aku nak bagi syurga ni. Seluas langit dan bumi. Tak ada had. Masuklah. Luas. Syurga ni bukan macam dewan orang ramai. Syurga ni bukan macam kereta terbang. Nak masuk tu had. Okey, penuh. Minta maaf ya, penuh. Tak ada tuan-tuan depan pintu syurga. Malaikat duk tunggu. Okey, minta maaf, pintu syurga ditutup. Penuh ya. Penuh. Dalam dah sendak sangatlah. Agak-agak ada tak dialog tu? Datang makcik ni merayu. Malaikat, bagilah saya masuk. Saya lambat sampai ni, jauh ni, dari Manjui ni, kata dia. Minta maaf makcik, syurga penuh. Seorang je malaikat, takkan tak muat. Makcik nampak tak? Yang akhir tu pun punggung dia elok-elok dekat sliding door tu makcik. Tak boleh masuk dah makcik. Agak-agak ada tak dialog tu? Tak ada bang. Tak ada kak. Syurga terbuka untuk kita. Saya juga seorang pendosa. Tuan-tuan juga seorang pendosa. Jomlah kita bersihkan diri kita dengan taubat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu syurga untuk kita. Kalau kita ada salah dengan orang, minta maaf pada dia. Kalau kita ada ambil barang dia, pulangkan balik pada dia. Kalau kita ada salah dengan Allah, minta ampun pada Allah. Dan lepas ni, kita jadi orang bertakwa. Bercakap berhati-hati, menulis berhati-hati, melihat berhati-hati, mendengar berhati-hati, semua berhati-hati. Macam kita jalan di atas tanah yang licin, Ustaz Ahmad. Tanah liat, licin, lepas turun hujan licin, ada banyak duri pula. Maka orang yang bertakwa, dia jalan, dia tengok. Yang pertama supaya jangan licin, yang kedua supaya dia tak terpijak di duri-duri yang banyak tadi. Itulah lambang orang bertakwa, bandingan orang bertakwa. Dia nak buat apa pun, dia akan berhati-hati supaya dia tak jatuh lagi dalam benda dosa. Kalau kita sampai tahap macam itu, subhanallah, alhamdulillah. Ustaz Ahmad boleh nyanyi lagu tu, Ilahi. Silakan. Kita tutup malam ni dengan satu zikir yang menyentuh hati kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk kita bertaubat kepada Allah, dan Allah bukakan pintu taubat untuk kita. Sekian. إلهي لست للفردوس آلا ولا أقوى على النار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu,
tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di hujung rancangan. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur iaitu Surau Al-Hidayah Tasik Puteri Rawang, dan juga tidak lupa juga kepada penonton-penonton yang bersama kita pada malam ini. Terima kasih juga. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi pada program yang akan datang. Begitu juga tidak lupa juga kepada panel kita. Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih. Ada ucapan terakhir? InsyaAllah sama-sama kita berikan sokongan kepada Surau Al-Hidayah Taman Bandar Tasik Puteri di Rawang. Bagi tuan-tuan yang ingin memberikan sumbangan, memberikan derma untuk membolehkan surau mereka terus menganjurkan program, saya rasa ya, tuan-tuan boleh berikan sumbangan melalui nombor akaun bank yang tertera, bank rakyat. Ya, kita bantu surau ini sebab saya kenal surau ini, mereka adalah sebuah surau yang aktif. Jawatankuasanya adalah jawatankuasa yang bagus untuk sama-sama memajukan masyarakat Islam di sana. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ini bila kita berikan kepada mereka, dapatlah mereka menjalankan aktiviti untuk kelangsungan majlis-majlis ilmu khususnya di Surau Al-Hidayah. Sekadar itu saja insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. Minta maaf di atas terkasar bahasa, tersalah kata daripada kami. Juga minta maaf juga kepada penonton-penonton yang beri soalan yang terlalu banyak yang tak sempat saya nak baca. Terima kasih juga. Insya-Allah kita jumpa lagi. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wabaraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.